Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sidang penuntun, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, sidang jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah kita dapat lagi berjumpa hari ini. Kita meneruskan lagi kelas ataupun muzakarah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kita hari itu kita telah masuk kepada bab yang ke-6, yang ini pada menyatakan tentang ikhlas. Ni kita dah muka surat 84 dah ni kiranya. Tak banyak dah tu. Sebab dia muka surat ataupun jumlah muka surat kitab kita ni hanya 100 saja. Lepas pada ni khatamlah. Setelah berbelas tahun kita belajar ni, insya-Allah akan khatam lah kot tahun 2021 ni. Walaupun kita dalam keadaan diuji dengan COVID dan sebagainya, alhamdulillah kita masih lagi berusaha mengadakan majlis ini, muzakarah kita ini, semoga manfaat tu Allah Subhanahu taala terima. Walaupun kita tak dapat nak mengadakan majlis ilmu secara kita kata direct bertentang mata fizikal kita kan, talaqi musyafahah secara fizikal, semoga dengan perantaraan komunikasi moden kita ni, yang kita dapat buatkan juga kelas-kelas online macam ni, semoga ini juga akan membawa kepada kita natijah yang sama di sisi Allah, diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usaha kita, perjalanan kita untuk mencari ilmu. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berjalan di satu jalan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, siapa berjalan jalan kerana nak mencari ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan dia menuju syurga. Jadi kita ni nak sampai ke tempat syurga. Syurga ni maksud dia apa? Iaitu perkara yang Allah Subhanahu taala suka. Allah Subhanahu taala nak kita berada dalam syurga, sebab tu kita nak masuk syurga. Jadi insya-Allah kita sampailah ke situ. Jadi kita sambung perbincangan kita daripada yang kita berhenti dalam sesi yang lepas, iaitu berkenaan dengan ta'rif. Habis dah pasal ta'rif tu. Jadi pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, musannif kita, pengarang kita, telah meneruskan penerangan dia, penjelasan dia tentang yang dikatakan ikhlas itu melalui, dia sambung lagi dan dia kata, dan bahawa ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji. Jadi ikhlas ini tempat dia di hati. Ikhlas ini tempat dia di hati. Sebab itu dia kata kelakuan hati. Kelakuan ni maksud dia sifat hati kita ni. Ikhlas ini adalah sifat. Maka sifat ini yang zahir, yang lahir, tempat dia ialah hati kita. Kita tak boleh kata, dia ni kalau pakai baju macam ni ikhlas ni. Kalau dia tak pakai baju macam ni, dia tak ikhlas. Kita tak tahu, sebab ikhlas ni adalah di hati. Dan kadang-kadang ada dua perbuatan yang bertentangan pada zahirnya, pada perbuatannya bertentangan, tetapi dua-dua diterima oleh Allah. Kerana apa? Kerana ikhlas. Kerana dia buat tu semata-mata kerana Allah. Contohnya gini, kalau guru saya pernah bagi tahu dia macam ni. Katalah contoh, satu orang bermusafir, naiklah dia punya keldai dia ke, kuda dia ke, unta dia. Naik jalan, maka tibalah waktu nak solat. Dia pun nampak ada satu masjid tepi jalan, surau tepi jalan. Dia pun berhenti. Bila berhenti kat situ, dia pun nak tambat kenderaan dia ni, tak ada pula tempat penambat. Maka dia pun telah tengok ada satu kayu, dia pun ambil kayu tadi, dia telah cacak depan masjid dan dia tambat dengan dia, mana dia cacak tu supaya
mudah orang-orang yang bawa kenderaan ini menambat tunggangan mereka. Dia pun masuk solat semua. Dah selepas solat dia pun naik balik kundangan dia pun meneruskan perjalanan. Maka ada satu orang ni pula pun musafir juga. Dia pun berjalan, oh ni nak berhenti rehat, nak solat. Dia pun tengok ada satu surau tepi jalan, surau yang sama juga tadi. Maka dia pergi, dia pun tengok, ini apa kayu ni tengah-tengah jalan nak masuk masjid ni, duk cacak sini, menyusahkan orang ni. Dia pun ambil kayu tadi, dia baling ke dalam semak kan. Ini menghalang, menyusah orang, terlanggar apa, menyusah orang nak jalan masuk. Dia pun baling dalam semak. Jadi tuan-tuan, daripada dua perlakuan yang sangat bertentangan. Satu, pergi cacak kayu. Niat dia supaya senang orang yang nak tambat tunggangan. Satu lagi pula, pergi cabut kayu tu. Cabut kayu tu sebab apa? Bagi dia nanti menyusahkan orang nak lalu, nak lintah pun, nak berjalan. Dua perbuatan yang sangat bertentangan. Satu tucuk pacak kayu, satu cabut kayu tu buang. Bertentangan kan? Sangat-sangat bertentangan. Tetapi oleh kerana dua-dua ni buat kerana Allah, dan kita tak nampak masalah ikhlas itu daripada perbuatan dia. Yang baik yang cacak ke, baik yang cabut ke. Tapi hati mereka, ikhlas itu di hati mereka. Oleh kerana hati mereka buat itu semata-mata dengan perkara yang Allah Ta'ala suka. Betul lah nak mudahkan orang tambat pun Allah suka, benda baik. Dan yang tu satu lagi yang cabut ni pula pun kerana dia fikir, ini menyusahkan orang pula nak lalu lalang. Dua perbuatan yang sangat berbeza, yang bertentangan, opposite sekalipun. Tapi oleh kerana hati mereka dua-dua tu ada ikhlas kerana Allah. Buat ketaatan, nak buat baik pada orang. Buat ketaatan kerana nak mudahkan orang, tak nak menyukarkan, menyulitkan orang. Maka walaupun dua perbuatan yang berlainan, saya ulang banyak kali ni, tapi Allah terima dua-dua amalan tadi. Semua kerana ikhlas pada Allah. Sebab apa? Ikhlas ini dia bukan bergantung kepada perbuatan luar. Dia adalah kelakuan hati. Maksudnya sifat hati itu sendiri. Dia tak boleh kata, ni dia ni sembahyang tarawih 4 rakaat ni tak ikhlas ni. Yang ni sembahyang tarawih 8 rakaat. Ni ikhlas sikit. Kalau yang 20 rakaat itu yang paling ikhlas. Tak semestinya macam tu. Kan? Ataupun orang yang sembahyang 20 ni tak ikhlas, menunjuk-nunjuk ni. Saja nak tunjuk dia ni hebat sembahyang tarawih 20 rakaat. Tak ikhlas. Kalau yang sembahyang 8 tu baru ikhlas. Pun tak juga macam tu. Itu perbuatan boleh berbeza-beza dan kita boleh tengok macam-macam bentuk perbuatan, tetapi hakikat dia ikhlas tak ikhlas, tempat dia di hati, bukannya pada luaran. Baik perbuatan, pakaian dan sebagainya. Jadi kata pengarang, kata musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia kata, dan bahawa ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji. Dia sifat hati, dan sifat ini adalah sifat yang terpuji, yang mahmudah. Dipuji ni maksudnya mahmudah. Ikhlas adalah satu perkara yang sangat penting, yang paling penting, dan ia adalah sifat kepada hati. Dia tidak boleh kita hubungkan kepada perkara lain. Ia adalah sifat hati, dan sifat ini adalah sifat yang dipuji. Sebab ada sifat yang dikeji, sifat hati juga. Sombong tu sifat hati tu, sombong. Tapi itu dikeji, mazmumah. Yang ini mahmudah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena faham tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pengarang lagi, dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan dia. Melainkan dengan dia. Dia tu apa? Dengan ikhlas. Amal ibadat ni tidak akan diterima melainkan kerana ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil dia mana? Pengarang kita pun bawa satu firman Allah. Berfirman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah Ta'ala berfirman, artinya tiada disuruh akan mereka itu, وَمَا أُمِرُوا, mereka tidak diperintahkan, tidak disuruh, melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala, liya'budullah, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala pada ketika membersihkan mereka itu, mukhlisin,
mengikhlaskan lahuddin baginya akan agama. Nak bersihkan apa? Mukhlis ni maksudnya orang yang ikhlas. Apa maksud dia? Nak ikhlaskan daripada apa? Nak bersihkan daripada apa? Iaitu daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Maknanya kita buat satu-satu perkara amal agama, perintah agama itu, sama ada perintah suruh, perintah larang, ialah semata-mata kerana Allah. Tidak ada sebarang sebab lain, baik sebab besar ke sebab kecil, syirik-syirik yang ada. Jadi sini yang kita kata mentauhidkan tadi, yang kita bincang dalam penerangan ta'rif oleh pengarang tentang mentauhidkan tadi. Maknanya kita nak betul-betul buat satu-satu kita diperintah mukhlisina lahuddin, kita mengikhlaskan baginya, ini Allah Ta'ala itu ad-din akan agama. Kalau pengarang kita ni dia memberikan tafsiran macam ni, pada ketika membersihkan mereka itu baginya akan agama, daripada nak bersihkan daripada apa? Mukhlisin tu daripada apa? Mukhlisin iaitu kita buat amalkan agama, laksanakan titah perintah Allah. Agama ni ialah kita bersihkan diri kita daripada syirik, sama ada syirik besar maupun syirik yang kecil. Syirik besar ni kita menuhankan selain daripada Allah. Syirik yang kecil pula ialah kita buat satu perkara itu bukan kerana Allah, tapi kerana nak menunjuk pada makhluk. Itu syirik kecil. Sebab tu dalam riwayat yang lain dikatakan riak itu adalah syirik kecil. Jadi Allah Ta'ala kata kat sini dalam ayat ini yang dibawa oleh pengarang kita ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah perintahkan kita ini untuk mengabdikan diri kita, menyembah Allah, memperhambakan diri kita pada Allah ini dengan keadaan kita berusaha sungguh-sungguh supaya segala amal ibadat kita, segala amalan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan, tak lain dan tak bukan bersih diri kita daripada sebarang syirik. Maksudnya ikhlaslah kita melakukan sesuatu itu kerana Allah. Sebab tu orang yang ikhlas nama dia mukhlis. Mukhlis ni maksudnya orang yang ikhlas. Dan sabda Nabi SAW, musannif kita, pengarang kita membawakan pula satu sabdaan Nabi SAW. Jadi kita ikut apa yang diterangkan oleh pengarang. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, kita baca dulu hadis dia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sebagaimana sumber pangkal ceritanya riwayatnya daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa makna dia? Hanya senya innamal a'malu binniyat, hanya senya sah segala amal ibadah itu dengan sebab segala niat. Dan hanya senya bagi tiap-tiap seorang likulli imri'in, barang yang berniat ia akan dia. Itu terjemahan klasik lah kan. Maknanya yang macam ni, Nabi SAW kata innamal a'malu binniyat, segala amalan itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Itu terjemahan moden dia lah. Terjemahan klasik dia ni ialah tiada baginya barang yang artinya hanya senya sah segala amal ibadah itu dengan sebab segala niat, dan hanya senya bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia akan dia. Lepas tu pengarang dia memberikan huraian dalam bracket, dia bawa dalam bracket. Apa dia huraian dia? Artinya tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan dia. Maknanya bila Nabi SAW kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat, maka tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan dia.
Kalau orang tu tak berniat, nampak macam semayang tapi dia tak niat solat, maka tak adalah amalan tu tak dikira. Tu maksud dia. Tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan dia. Kalau seseorang tak berniat melakukan sesuatu dengan betul, dengan niat yang sahih, maka amal dia tak sah, amal dia tak dikira sebagai ibadat. Contoh, nampak macam tak makan, orang ajak makan pun tak nak, tak minum apa semua, dia pun memang tak minum, tak makan, mengelakkan segala perkara, nampak macam betul-betul orang yang berpuasa, tapi dia tak niat puasa, maka dia tetap tidak dikira sebagai berpuasa, tak sahlah puasa dia, maknanya kerana niat tu tidak ada. Macam tu. Jadi tuan-tuan, perempuan selesai Allah Subhanahu Wa Taala. Pengarang mengatakan lagi, dan tiada baginya barang yang berniat akan dia oleh orang yang lain. Jadi Nabi SAW kata, wa inna likulli imri'in ma nawa, bahawa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi setiap seorang itu apa yang dia niatkan. Maknanya orang lain tak boleh tolong niat. Sahaja Muhammad itu berpuasa kerana Allah Ta'ala, kita niat untuk pihak Muhammad pula tak boleh, kan? Jadi itulah, niat ini kena orang yang melakukan itulah berniat. Ini yang dalam bracket lah, dalam bracket. Seterusnya, terjemahan seterusnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa ada berpindah dia, berpindah tu maksudnya hijrah lah, maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu Rasulnya, maka berpindahnya itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi itu terjemahan. Lepas tu pengarang membawakan kepada kita dalam bracket. Dalam bracket ni ialah syarah dia lah. Jadi dia kata apa? Artinya, barang siapa yang berpindah daripada negeri kufur kepada negeri Islam. Maksud hijrah ni ialah berpindah daripada suasana kufur kepada suasana Islam. Itu makna dia hijrah. Bila seseorang itu berhijrah daripada negeri yang kufur kepada negeri yang Islam dengan niat yang ikhlas, maksud dia apa? Dia berhijrah tu betul-betul semata-mata kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Mana dia hijrah ni bukan sebab lain, semata-mata kerana hijrah itu diperintah oleh Allah dan Rasul, maka dia pun berhijrah. Maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Maka dalam keadaan begini, hijrah itu dianggap ataupun diterima oleh Allah. Hijrah itu sahlah kerana Allah dan Rasul, kerana nak mentaati perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrah dia itu mulia, diterima dan diberi pahala. Sambung lagi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan sekiranya kita baca terjemahan pengarang lah, dan barang siapa ada berpindahnya kerana dunia yang mendapat ia akan dia. Yang mana ia, yang mana dia ni? Dia macam ni. Maksud dia, barang siapa yang berpindah itu, berhijrah itu kerana dunia yang mendapat ia akan dia. Dunia yang mendapat orang itu, dia akan dapat dunia itu. Akan dia tu, orang tu dapat. Yang mendapat dunia demi habuan dunia yang dia akan dapat, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia akan dia, ataupun kerana dia nak kahwin sebenarnya dia pindah tu. Dia hijrah tu, nampak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kerana Rasulullah berhijrah, Allah suruh berhijrah. Rupa-rupanya tunang dia dah pindah kat Madinah dulu, dia pun ikut pindah juga sebab nak kahwin. Maka perempuan yang hendak berkahwin ia akan dia, maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya sangat keji, kerana menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menyembunyi ia akan yang menyalahinya, sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu harus pada syarak.
Ini panjang lebar ni dia sekali dengan terjemah dia, dengan apa, syarah dia sekali lah. Maknanya macam ni, kita jangan salah faham pula. Ini kena faham betul-betul. Hadis ni bagi tahu, Rasulullah SAW bagi tahu, kalau orang tu berhijrah, dalam kes hadis ini ialah daripada Mekah ke Madinah, semata-mata kerana nak taat perintah Allah, maka itulah hijrah dia yang diterima, yang diberi balasan, ganjaran oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau satu orang ni dia menzahirkan diri dia tu pindah daripada Mekah ke Madinah juga, tetapi kerana ada tujuan habuan dunia, ada dapat kerja kat situ ke, ataupun kerana nak kahwin dengan perempuan mana-mana ke, maka yang tak diterima di sini bukan kerana nak kahwin tu. Nak kahwin tu tak berdosa, memang bagus pun. Nak pergi bekerja, dapat kerja kat situ, cari rezeki yang halal, itu bagus. Nak berniaga kat situ, itu bagus. Tetapi yang menjadi poin di dalam hadis ini ialah macam ni. Kerana zahirnya seolah-olah dia ni konon berhijrah Mekah ke Madinah itu kerana Allah. Tapi hakikat sebenar kerana tujuan peribadi dia tadi. Yang itu yang tak betul. Yang itu yang tak betulnya. Jadi sebab tu Nabi SAW kata, orang yang macam ini, maka hijrahnya itu tidak diterima oleh Allah. Dia akan dapat apa yang dia niatkan je lah. Dia tak dapatlah pahala sebagai muhajirin, orang yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang kita kena faham. Bukanlah maksudnya mencari harta dunia dan nak berkahwin itu perkara yang salah. Sebab tu pengarang kita membawakan di sini, sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu harus pada syarak. Tak salah pun. Tetapi yang salahnya ialah bila kita mengaburi perpindahan ataupun hijrahnya itu konon kerana Allah, padahal kerana pribadi kita, ada tujuan-tujuan keduniaan, dan termasuklah juga kerana nak berkahwin dan sebagainya. Maka di sini inilah yang menyalahi ikhlas tadi tu. Inilah niat yang menyalahi ikhlas. Jadi kita nak buat tu semata-mata, contoh dia gini. Hijrah ni dia satu perintah Allah. Contohnya solat lah. Solat ni satu perintah Allah. Boleh tak kalau satu orang ni dia solat, sahaja aku, Allah Akbar, solat, Masya Allah, sah pertama, belakang imam betul-betul. Tapi niat dia ialah supaya imam ni kahwinkan dia dengan anak imam. Macam tu lah. Kahwin dengan anak tu tak ada masalah. Kahwin ni pun ibadah. Kahwin ni pun satu amal yang Allah Ta'ala suka. Bahkan bila berkahwin satu orang hamba Allah ni, syaitan berguling-guling kan. Kerana apa? Sudah tertutuplah begitu banyak pintu-pintu maksiat yang lain bila kahwin ni. Jadi di sini kahwin tu sendiri, kahwin per se tak salah. Yang masalahnya bila dia sembahyang ialah supaya dia dapat kahwin dengan anak imam tadi. Jadi inilah masalah dia. Bukan kahwin tu masalah, tetapi dia menunjukkan amalan solat tadi seolah-olah kerana Allah. Nak sembahyang kerana Allah, tetapi dalam hati dia ialah supaya imam ini berkenan dengan dia, dia dapat kahwin dengan anak imam. Itu yang menyalahi ikhlas. Faham? Jadi kita jangan salah sangka pula, kata maknanya cari nak kahwin ni salah ke. Tak, bukan tu maksud dia. Maksud hadis ini macam tu. Jadi hijrah itu adalah satu ibadah, satu perintah Allah. Satu perintah Allah. Ketaatan, satu ketaatan. Nampak macam dia nak mentaati itu kerana Allah, tapi apa yang terjadi? Dia pergi tu ada niat lain sebab nak kahwin. Itu yang salah. Dia kerana nak buka kedai kat Madinah, cawangan. Tak boleh. Sedangkan berniaga itu satu perkara yang mulia. Saya ada satu buku ulama, Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Dia buat satu buku khusus Fadilat Peniaga, Fadilat Tijarah, Fadilat Peniaga. Banyak kelebihan-kelebihan dalam perniagaan ini. Tetapi di sini maksud dia ialah supaya kita jangan menggambarkan zahirnya untuk satu tujuan, tetapi hakikat sebenar kita ada tujuan lain. Itu yang tak betul. Walaupun tujuan tu harus di sisi syarak, bukanlah benda yang keji. Memang bukan benda yang keji. Nak kahwin, apa pula keji? Memang Allah suruh kahwin. Nabi SAW suruh kahwin. Katalah nak cari harta, tak ada masalah. Mencari rezeki yang halal. Harta yang halal itu adalah
satu perkara yang dipuji oleh syarak, tetapi kerana dia berselindung, menzahirkan seolah-olah berhijrah dia tu kerana mentaati perintah Allah semata-mata, tapi hakikat sebenar bukan kerana tu pun, kerana ada niat lain, dunia, habuan keduniaan, dan juga kerana perempuan yang dia ingin kahwini. Jadi hadis ini memberi pada kita satu dimensi untuk kita faham betul-betul yang mana dikatakan sebagai ikhlas itu. Setiap perkara berdasarkan niat itu mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita lakukan, macam saya ulang lagi sekali, takrif dia ialah apa yang kita buat, apa yang kita tinggal. Sebab apa? Taat itu ada dua jenis. Satu taat melakukan, satu taat meninggalkan. Yang Allah Ta'ala suruh, kita taat melakukan. Yang Allah Ta'ala larang, kita taat meninggalkan. Maka kita buat semua ni, yang kita lakukan, yang kita tinggalkan, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud semata kerana Allah? Dalam takrif, definisi yang pernah kita bincang sebelum ini, pengarang menekankan dua poin penting, iaitu menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa dia? Ingat lagi ke tak? Yang kedua ialah kita buat itu untuk semata-mata nak taqarrub, kita nak menghampirkan diri, mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada redha Allah lah maksud dia. Jadi di sini kita faham dalam senario yang Nabi SAW cerita tentang hijrah. Kita lagi faham lah maksudnya. Ini yang dikatakan ikhlas. Buat satu kerana Allah, meninggalkan suatu perkara pun kerana Allah. Maka itu ikhlas. Kita habiskan kita punya perenggan ni. Musannif membawakan pula satu sabda Nabi SAW, dan sabda Nabi SAW, al-ikhlasu sirrun min sirri. Maknanya hadis ini adalah hadis qudsi, ayat hadis qudsi. Hadis qudsi. Al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu adalah, bermula ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia aku. Jadi aku di sini bukan Nabi Muhammad. Aku di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kata tadi, ini adalah hadis qudsi. Aswad'an athu qalbun min man ahbabtahu min ibadi. Katanya Allah Ta'ala, bermula ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia aku taruh akan dia daripada hati mereka yang aku kasih akan dia daripada segala hamba-Ku. Ini adalah satu hadis yang dibawa oleh pengarang kita, hadis qudsi, yang mana Nabi SAW bagi tahu Allah Ta'ala kata, ikhlas ini adalah sirrun min sirri, rahsia daripada rahsia aku letakkan dia kepada orang yang aku kasih, dalam hati orang yang Allah Ta'ala suka. Jadi kita ni untuk dapat ikhlas, kita nak Allah suka dengan kita. Semoga Allah Ta'ala akan bagi kepada kita keikhlasan tadi. Keikhlasan tadi. Jadi sebab itu kita kena banyak pujuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya suka dengan kita, kan? Jadi insya-Allah barulah Allah Ta'ala akan bagi pada kita ikhlas, sebab dia adalah khazanah Allah, ia adalah rahsia daripada rahsia Allah. Jadi yang dikatakan ikhlas itu pula ada macam-macam peringkat dia, ada macam-macam kategori. Jadi insya-Allah selepas pada ni kita akan sambung muzakarah kita lagi dalam kelas-kelas ataupun perbincangan yang selanjutnya, iaitu berkenaan dengan apakah yang termasuk dalam kategori ikhlas tadi. Semoga segala amalan kita tidak larilah daripada kategori ikhlas. Tak kisahlah mana-mana kategori, janji masuk dalam tu. Supaya kita ini diterima oleh Allah, segala amalan kita ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah SWT terima apa usaha kita ini dan Allah mudahkan segala-galanya insya-Allah.
Jadi saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban fa minallah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara saya dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.